Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama lagi pada pagi ini dalam pengajian kitab tafsir Ibnu Katsir, dan insya-Allah kita pada hari ini akan meneruskan pengajian pada surah At-Taubah, ya, pada surah At-Taubah ayat 32 hingga ayat 36, ayat 36 hingga ayat 40 surah At-Taubah. Ia menceritakan tentang yang pertama sekali 4 bulan haram dalam Islam. Yang kedua, akibat buruk daripada mengubah syariat Allah. Dan yang ketiganya iaitu kisah berkaitan dengan peperangan Tabuk. Ya. Sebelum apa-apa saya nak mengucapkan ahlan wa sahlan, ya, kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan yang pertama sekali, sihat walafiat, saya doakan kepada semua. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu kita menganalisa hukum tajwid dalam ayat tersebut, ya. Jadi dalam sebagai ulang kaji lah tuan-tuan, ya, sebab kita ni dah dekat dengan penghujung peperiksaan pun dah tak lama dah, ya. Lebih kurang dalam 3 minggu daripada hari ini. 3 minggu, maknanya 3 kali perjumpaan lagi. Kemudian kita akan menghadapi peperiksaan. Kemudian selepas daripada itu tamatlah pengajian tahap 3 kita. Maka tuan-tuan telah selesailah menghadapi ataupun melalui 3 fasa, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 program Tafakuh Fiddin ini. Dan saya merasakan bahawa banyak manfaat dan juga ilmu yang telah pun tuan-tuan perolehi dalam program ini, insya-Allah, ya. Jadi sebagai makluman kepada semua, kita akan buat ulang kaji berkaitan dengan tajwid dan juga mengulang kaji berkaitan dengan apa-apa yang telah kita belajar sebagai persiapan untuk kita meneruskan pengajian kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi hukum nun mati dan tanwin dia ada 5. Izhar, formulanya al-hin kha'ahu. Idgham ma'al ghunnah, formulanya menuai. Idgham bila ghunnah, formulanya lari. Iqlab, formulanya ba. Manakala ikhfa hakiki, formulanya ialah satu jazam, saddaka fasiq datazin syaddin. Manakala formula bagi mim mati, tak perlu formula dah rasanya tuan-tuan, ya. Sebab dia cuma kena ingat 2 huruf saja. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim. Manakala izhar syafawi, mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Mudahlah. Mim mati yang paling mudah, ya. Jadi dari segi hukum matnya pula nanti kita akan tengoklah dalam hukum yang kita akan baca. Jadi ahlan wa sahlan, ya, kepada semua yang hadir. Hajah Zabedahnya, Hajah Azizahnya, Hajah Kamaria, Hajah Nur Aini, Hajah Nur Latifah, Hajah Jamilah. Jadi semoga kita semua diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam mengejar ilmu sehinggalah kita bertemu dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ya, untuk bahagian pertama biasalah saya ingin memberikan perkataan, manakala tuan-tuan akan memberikan jawapannya sebagai bentuk ulang kaji lah untuk kita mengingat nama-nama hukum yang telah kita belajar, insya-Allah. Terima kasih Nida, Hajah Nida, Hajah Sanaria, ya. Cuba teka ni, cuba jawab apakah nama hukum bagi innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Bila kita jumpa je tanwin, terus dalam fikiran kita dia ni duduk dalam nun mati ke dalam mim mati. Nun mati ke mim mati, ya. Jadi kalau tanwin dia duduk dekat dalam hukum nun mati dan tanwin. Manakala kalau mim mati, maknanya hukum mim mati lah, ya, mim mati. Jadi apakah nama hukum bagi tanwin bertemu dengan huruf fa? Cuba tuan-tuan jawab dekat dalam ruangan komen. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan fa, ya? Tanwin bertemu dengan fa.
Hajar Zabidah kata ikhfa hakiki. Hajar Azizah kata ikhfa hakiki. Hajar Nur Latifah pun kata ikhfa hakiki. Hajar Sanariah pun kata ikhfa hakiki. Jadi jawapan dia betul ke salah tuan-tuan? Jawapan dia, cuba kita tengok satu persatu daripada hukum nun mati dia. Hukum nun mati ni dia ada 5 dari izhar. Apa formula izhar? Arhin kha'ahu. Arhin kha'ahu. Cuba cari arhin kha'ahu. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Ada tak huruf fa? Jadi tak ada jumpa huruf fa ya. Maka dia bukan izhar lah. Maka kita pergi pula kepada hukum yang kedua, iaitu idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah formulanya apa? Menuai. Mim, nun, waw, ya. Ada tak huruf fa dalam menuai? Tak ada ya. Mari kita pergi kepada hukum yang ketiga, iaitu idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah, hurufnya, formulanya ialah lari. Lam, ra. Tak ada huruf fa. Iklab pun bukan, sebab iklab hurufnya ba. Maka tahulah kita bahawa fa ni dia duduk dalam ikhfa hakiki. Maka betul lah semua jawapan yang diberikan tadi tu. Tanwin bertemu dengan fa, namanya ikhfa hakiki. Bagaimanakah cara bacaan ikhfa hakiki? Tanwin, bunyi tanwin dibaca secara ikhfa. Dibaca secara sembunyi. Dibaca secara tidak jelas. Disertakan dengan dengung. Ya. Jadi bunyi dia ziyadatun kepada ziyadatun fi. Ziyadatun. Ziyadatun jelas ya. Ziyadatun bila kita nak ikhfakan ziyadatun fi. Ziyadatun fi. Bukannya ziyadatun fi. Bukan. Tung bukan. Tun bukan. Dia tun fi. Tun fi. Tunfi. Begitu tuan-tuan ya. Itu namanya ikhfa hakiki. Tak nak kepada yang berjaya menjawab dengan tepat. Kita pergi kepada yang berikutnya. Wa yuharrimunahu aman. Aman. Tambah dengan lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam ya. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi dia hukum nun mati ke hukum mim mati? Cuba tuan-tuan jawab dalam ruangan komen. Tanwin bertemu dengan lam ni dia bukan mim mati, sebab tanwin ni duduk dalam hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin ya, nun mati dan tanwin, nun mati dan tanwin, kita tengoklah formula dia tadi. Kalau izhar, hukum yang pertama izhar arhin kha'ahu, tak ada huruf lam tak ada huruf lam. Kemudian kita tengok pula idgham ma'al ghunnah, menuai. Ada tak huruf lam? Tak ada Mim, nun, waw, ya, tak ada manakala idgham bila ghunnah, formulanya lari, lam, ra. Ada huruf lam. Jadi betul lah Hajar Zabidah kata idgham bila ghunnah gunakan formula lari. Tepat sekali. Ini cara macam mana kita nak mengetahui nama hukum tajwid dalam Al-Quran, iaitu dengan kita mengingat formula-formula yang telah saya sebutkan tadi. Adhin kha'ahu bagi izhar, menuai idgham ma'al ghunnah, lari idgham bila ghunnah, ba iklab manakala ikhfa hakiki. Formulanya ada 5 patah perkataan, 1 jaza, saddaka, fasiqa, dhatazin, syadzin. Ingat tuan-tuan ya. Jadi tahniah kepada yang berjaya menjawab dengan tepat sekali. Namanya idgham ma'al idgham bila ghunnah. Bagaimanakah cara bacaan idgham bila ghunnah? Cara bacaan idgham bila ghunnah iaitu tanwin dimasukkan ke dalam huruf selepasnya, iaitu huruf lam. Bunyi tanwin dimasukkan ke dalam huruf selepasnya. Jadi asalnya aman, aman, kemudian man tadi tu dimasukkan ke dalam lam, aman kepada amal, aman kepada amal. Terus bunyi huruf lam, terus bunyi huruf lam. Jadi amal liwati'u, amal liwati'u. Dia tak ada dengung idgham bila ghunnah. Bila tu maksudnya tanpa, ghunnah maksudnya dengung, tanpa dengung. Amal liwati'u. Jangan baca amal liwa, salah. Amal liwati'u, amal liwati'u. Begitu tuan-tuan ya. Tahniah kepada yang menjawab dengan tepat sekali. Kita tengok kepada yang berikutnya. Kita tengok kepada yang berikutnya, iaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf
wow. Tanwin bertemu dengan huruf wow. Cuba tuan-tuan sebutkan dalam ruangan komen. Formula apa yang nak digunakan kalau tanwin bertemu dengan wow? Apa formulanya? Dan apakah nama hukumnya? Apakah formulanya dan apakah nama hukumnya? Tuan-tuan ya. Jadi Hajah Nida kata idgham ma'al ghunnah. Hajah Zabidah kata idgham ma'al ghunnah. Formula yang digunakan iaitu formula menuai. Formula menuai ya. Idgham ma'al ghunnah. Formulanya juga adalah menuai, kata Hajah Nur Latifah. Betul tuan-tuan ya. Jadi kita tengok tadi macam tadilah saya sebutkan ya. Yang pertama sekali kita tengok pada apa? Kita tengok pada formula izhar. Aghin kha'ahu, tak ada wow eh. Kita pergi kepada formula yang kedua iaitu idgham ma'al ghunnah, menuai. Ada huruf wow di situ. Maka namanya idgham ma'al ghunnah. Cara bacaan idgham ma'al ghunnah macam mana? Cara bacaan idgham ma'al ghunnah iaitu bunyi tanwin dimasukkan ke dalam waw. Bunyi tanwin dimasukkan ke dalam waw. Kemudian kita dengungkan dua harakat. Jadi cara bacaan dia ialah aman kepada amau. Ingat itu step yang pertama. Aman kepada amau. Mau. Terus bunyi huruf waw. Kemudian dia kata ma'al ghunnah berserta dengan dengung. Maka kita pun dengungkan. Aman kepada amau. Kemudian dengung. Amauwa. Amauwa. Begitu ya. Amauwa. Jadi tuan-tuan cuba bunyikanlah nanti ya. Bunyikan sendiri. Kalau tuan-tuan bunyikan depan handphone pun, saya tak akan dengarlah dekat sini. Tetapi tuan-tuan boleh praktikkan sendiri. Man kepada mau kepada mau wa yuharrimu. Begitulah cara idgham ma'al ghunnah. Cuba kita tengok pula di sini. Nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Cuba tengok dalam hukum nun mati dan tanwin. Nun mati bertemu dengan ya ni, apakah nama hukum dia? Cuba tuan-tuan tulis pada ruangan komen. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan ya? Apa nama hukum dia tuan-tuan? Nun mati bertemu dengan ya. Formula apa yang nak digunakan? Kemudian apakah nama hukum dia? Apakah nama hukum dia? Apakah nama hukum dia? Jadi Hajah Sanariah kata bukan idgham ma'al ghunnah, walaupun formulanya menuai, tapi Hajah Sanariah kata bukan idgham ma'al ghunnah, tapi namanya izhar mutlak. Izhar mutlak ya. Hajah Nur Latifah pun kata izhar mutlak. Begitu juga dengan Hajah Zabidah pun kata izhar mutlak. Dan sebabnya dia kata bertemu dalam satu jaliman. Satu jaliman ya. Satu kalimah. Jadi betul ke tak betul jawapan tersebut? Jawapan dia tepat sekali. Kalau nun mati bertemu dengan menuai, dalam satu perkataan ya, dalam satu perkataan, maka dia tidak lagi menggunakan nama hukum idgham ma'al ghunnah. Tetapi yang berlaku ialah namanya izhar mutlak. Ingat dia kalau bertemu dalam satu perkataan. Kalau bertemu dalam dua perkataan baru namanya idgham ma'al ghunnah. Tapi kalau dalam satu perkataan namanya izhar mutlak. Ya, izhar mutlak. Jadi bagaimana cara bacaan izhar mutlak? Jadi nun tadi tu dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contohnya bil hayati dunya. Nun tadi tu diletakkan lidahnya di langit-langit. Dunya. Dekat mana makhraj nun? Iaitu di bahagian apa? Langit-langit belakang daripada pengikat gigi tu. Dunya. Jadi letakkan lidah di situ. Letakkan lidah di situ, tuan-tuan ya. Jadi itulah dia bacaan bagi izhar mutlak ya. Izhar mutlak. Kemudian tuan-tuan ya, kita terus pergi kepada yang berikutnya iaitu
azaban alima. Ini sama. Tadi izhar mutlak, di sini namanya izhar halqi. Izhar halqi. Tadi izhar mutlak. Ini izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Sebab huruf yang terkandung dalam hukum izhar halqi ialah huruf-huruf yang datangnya daripada halqum. Daripada pangkal halqum dan daripada tengah halqum dan daripada pangkal halqum. Itu namanya izhar halqi, tuan-tuan ya. Jadi bagaimanakah cara bacaan izhar halqi? Cara bacaan izhar halqi ialah dibaca dengan jelaskan bunyi nun mati ataupun tanwin serta tidak didengungkan. Azaban alima, azaban alima, azaban alima. Laju dia tak perlu disatahkan. Azaban alima, azaban alima. Jangan kita berhenti lama. Azaban alima, azaban alima. Tak payah macam tu. Kita terus je, laju je. Azaban alima, azaban alima. Begitu ya. Kemudian seterusnya lagi qauman ghairakum pun sama juga. Izhar halqi sebab tanwin bertemu dengan huruf halqum, iaitu aghin kha'ahu, aghin kha'ahu. Jadi baca dengan qauman ghairakum, qauman ghairakum. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian kita pindah kepada hukum mim mati. Cuba tuan-tuan sebutkan apakah nama hukum bagi mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, mim mati bertemu dengan huruf ba. Apakah nama hukum bagi mim mati bertemu dengan huruf ba? Kan? Ingat ya, hukum mim mati ada 3 ya. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama iaitu idgham mithlain, yang kedua idgham yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga izhar syafawi. Jadi mim mati bertemu ba ni dalam hukum yang mana tuan-tuan? Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu dengan ba. Hajah Sanaria kata ikhfa syafawi. Hajah Latifah kata ikhfa syafawi. Hajah Wandayang kata ikhfa syafawi. Hajah Zabidah pun kata ikhfa syafawi. Ahmad Najami pun kata ikhfa syafawi. Maka jawapan dia betul ke salah? Cuba kita tengok ya. Mim mati bertemu mim, idgham mislain. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Maka di sini mim mati bertemu ba, jawapan dia tepat berdasarkan kepada jawapan yang diberikan, ikhfa syafawi. Tahniah saya rasa dalam peperiksaan yang akan berlangsung pada hujung Disember nanti, insya-Allah semua peserta-peserta ni, semua calon peperiksaan ini akan mendapat markah 95 dan ke atas, insya-Allah. Tuan-tuan ya. Jadi kita tengok dekat sini, mim mati bagaimana cara bunyi dia? Araditum bil hayatid dunya. Araditum bil tumbil ya, tumbil. Bagaimana tu? Macam mana kita nak kata cara nak bunyikan tu? Iaitu dengan kita merapatkan bibir, araditum bil haya, ataupun dengan kita merenggangkan sedikit, araditum bil haya. Boleh mana-mana antara dua cara tersebut ya. Kemudian kita terus lagi, mim mati bertemu dengan alif, iaitu mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Itu formula dia. Maka di sini nama dia ialah izhar syafawi. Jelaskan mim mati tanpa dengung. Malakum idza, malakum idza, malakum idza. Jelas tanpa dengung ya. Kemudian kita tengok pula mim mati bertemu waw, sama juga mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, selain daripada mim dan ba ya. Jadi namanya izhar syafawi juga. Ghairakum wala, ghairakum wala. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian kita pergi kepada di sini. Cuba sebutkan nama hukum bagi hukum mat ni. Kita nampak dia huruf mat bertemu dengan hamzah. Kalau diikutkan macam dalam satu kalimah ya, macam dalam satu kalimah. Ingat formula yang saya berikan ini ya. Formula ni mudah sangat.
Orang lelaki mudah nak ingat formula ni. Tetapi kalau orang perempuan, dia sangat bimbang dengan formula ni. Apa formula dia? Formulanya ialah wajib satu, harus dua. Ingat formula ni. Wajib satu, harus dua. Apa dia wajib satu dan harus dua? Apa dia wajib satu tapi harus dua? Wajib satu maksudnya ialah wajib dalam satu perkataan. Harus iaitu mad jaiz, mad harus dalam dua patah perkataan. Wajib satu, harus dua. Wajib satu, harus dua. Tolong hafal betul-betul. Saya bimbang kaum lelaki ni, bila dia balik ke rumah, nak pergi ke dapur nanti tiba-tiba tersepak tunggul ke benda ke, dia tertukar pula. Wajib dua, harus satu. Wajib dua, harus satu. Kemudian bini dia akan tanya, bang, kenapa, apa maksud wajib dua, harus satu ni? Wajib dua, harus satu. Jadi dia marah sebab bunyi dia macam bunyi dia macam scary sikit lah tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya salah dia cara menghafal dia. Formula yang betulnya iaitu wajib satu, harus dua. Wajib satu, harus dua. Wajib satu maksudnya wajib, mad wajib dalam satu perkataan. Harus dua maksudnya mad harus iaitu mad jaiz, harus iaitu dalam dua patah perkataan. Jadi di sini dalam satu patah perkataan ke dalam dua patah perkataan? Jawapan dia ialah dalam nampak macam satu tetapi sebenarnya dua. Jadi yang dua patah perkataan ni dia ialah mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil jadi mad jaiz munfasil betul semua jawapan yang diberikan oleh calon-calon kita ni. Maka dibaca dengan beberapa harakat, ketika wasal dibaca dengan 4 harakat. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzi. Begitu tuan-tuan Kemudian syai'a. Siapa tahu apa nama hukum bagi syai'a? Apakah nama hukum bagi syai'a? Kalau kita tengok dekat situ tuan-tuan syai'a macam maklin tapi bukan maklin kemudian dia duduk dekat ujung macam mad arid tetapi bukan mad arid. Sebab apa? Sebab dia ada baris dua di atas. Baris dua di atas. Bila kita sambung syai'an wa, tetapi bila kita waqafkan syai'a, dua harakat. Syai'a, dua harakat. Apa nama mad dia? Jadi kita tengok Hajah Zabidah kata Maiwat, Hajah Latifah kata Maiwat, Hajah Sanariah kata Maiwat, Hajah Wandayang kata Maiwat Hajah Azizah kata Maiwat, Haji Ahmad Najami kata waqaf sama dengan Maiwat. Manakala Hajah Rahmah pun kata Maiwat. Betul. Jawapan dia mad iwat mad iwat. Apa maksud iwat? Iwat tu maksudnya ganti. Ganti, tukar. Tukarkan tanwin kepada mad. Maka bila kita tukarkan tanwin kepada mad, tak bunyi dah tanwin, syai'an kepada syai'a. Okey, begitu tuan-tuan Kemudian ini kita tengok formula bagi hamzah wasal Formula bagi hamzah wasal. Cuba tuan-tuan sebutkan dalam ruangan komen. Nak baca dengan anfiru ke? Nak baca dengan infiru ke? Ataupun nak baca dengan unfiru? Cuba tulis pada ruangan komen. Anfiru, infiru, unfiru. Mana satu yang betul cara bacaannya? Dan bagaimana? Kenapa dibaca dengan, kalau jawab bagi bawah, kenapa dibaca dengan bagi bawah? Kalau dibaca dengan bagi atas, kenapa dibaca dengan bagi atas? Kalau dibaca dengan bagi depan, kenapa dibaca dengan baris depan? Cuba tuliskan pada ruangan komen. Tidak dengan baris apa dan kenapa. Dan kenapa. Puan Suhaizah kata baca dengan baris bawah. Hajah Azizah kata baca dengan baris bawah. Baca dengan baris bawah. Saya tunggu ni siapa yang nak jawab ni dan bagi alasan sekali. Kenapa dia baca dengan baris bawah. Ahmad Najami kata itidak bil kasrah. Huruf ketiga fa berbaris di bawah. Itu alasannya.
Hajar Latifah kata baris bawah sebab huruf ketiga baris bawah. Hajar Zabidah kata unfiru sebab ia fa'il. Dilihat pada huruf yang ketiga. Huruf ketiga. Kemudian Hajar Wandayang kata infiru. Baca dengan baris bawah. Hajar Sanariah kata infiru. Tengok pada huruf yang ketiga. Maknanya ada satu yang berbeza kat sini, iaitu Hajar Zabidah kata baca dengan baris depan sebab dia fa'il. Hajar Salmah kata baca dengan baris bawah. Tengok pada huruf yang ketiga. Maka mana satu jawapan yang betul yang tuan ya? Cuba kita tengok. Bila fa'il ni dia tengok pada huruf yang ketiga. Tengok pada huruf yang ketiga. Mana huruf ketiga? Alif huruf pertama, nun huruf kedua, fa huruf ketiga. Fa huruf ketiga. Jadi huruf ketiga baris bawah. Huruf ketiga baris bawah, ingat formulanya. Huruf ketiga baris bawah, baca dengan baris bawah. Huruf ketiga baris depan, baca dengan baris depan. Huruf ketiga baris atas, baca dengan baris bawah. Maka jawapan dia ialah infiru. Baca dengan infiru. Sebab apa baca dengan infiru? Sebab huruf ketiganya berbaris di bawah. Huruf ketiga baris bawah. Jadi apa maksud fa'il? Apa maksud fa'il? Fa'il ni maksudnya ialah pembuat, pelaku. Dia sebenarnya bukan fa'il, dia sebenarnya fi'lun. Fi'il ataupun fi'lun ataupun fi'il. Fa'il maksudnya perbuatan, verb. Manakala fa'il orang yang melakukan perbuatan. Dia kata nama, dia ada tiga je. Yang pertama kata nama disebut ismun ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil nouns. Manakala kata kerja dalam bahasa Inggeris dipanggil verb, dalam bahasa Arab dipanggil fi'lun. Manakala kata sendi ataupun huruf dalam bahasa Arab dipanggil hurfun. Dalam bahasa Melayunya saya tak tahulah macam mana nak bagi nama tuan-tuan ya. Tapi harfun. Dia kalau huruf jar dan sebagainya itu dipanggil harfun ya. Jadi dekat sini fi'lun iaitu kata kerja. Jadi kata kerja tengok pada huruf yang ketiga. Satu lagi tuan-tuan. Ni nak baca dengan asa ke, nak baca dengan isa ke, ataupun nak baca dengan usa. Ya. Nak baca dengan isa ke, nak baca dengan usa ke, ataupun nak baca dengan asa. Cuba tulis pada ruangan komen ya. Cuba tuliskan pada ruangan komen. Nak baca dengan asa ataupun baca dengan usa atau nak baca dengan isa. Tuan-tuan ya, cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah jawapannya dan kenapa dibaca sedemikian? Kalau tuan-tuan jawab baris bawah. Kalau tuan-tuan jawab baris bawah, kenapa mula dengan baris bawah? Kalau tuan-tuan jawab baris depan, kenapa baca dengan baris depan? Ya. Okey, jadi kalau kita tengok pada ruangan komen, Hajah Wan Dayang kata baca dengan isa, iaitu baca dengan baris bawah. Baca dengan baris bawah ya. Cuma dia tak nyatakan sebabnya kenapa. Cuba tuan-tuan jawab lagi. Baca dengan baris bawah ke, baca dengan baris atas ke, ataupun baca dengan baris depan? Tengok ya. Baca baris bawah atau baris atas atau baris depan. Dan kenapa dibaca sedemikian ya. Dia ni kalau macam tadi ya, dia ni kata nama ke kata kerja? Kata nama ke kata kerja? Jawapan dia adalah kata kerja. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil verb. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil fi'lun. Ya, dipanggil fi'lun. Jadi Hajar Zabidah kata isa, iaitu sebab fi'lun. Huruf ketiganya baris atas. Ya. Hajar Azizah kata baris bawah sebab huruf ketiganya baris apa ya. Ahmad Najami kata tidak bila kasrah huruf ketiga serta berbaris di atas. Hajar Sanariah pun kata baris bawah kerana huruf ketiga baris atas. Cuba kita tengok mana huruf yang ketiga. Kalau kita kira alif, sa, alif. Alif, sa, alif. Maknanya huruf ketiga dekat situ ialah alif. Kan? Alif, kemudian sa, kemudian alif selepas sa. Jadi kalau kita kira macam tu tuan-tuan ya, memang nampak alif tu huruf ketiga.
Tetapi sebenarnya sabdu adalah mewakili dua huruf. Sabdu mewakili dua huruf. Sabdu mewakili dua huruf. Jadi alif, huruf kedua sa yang mati, huruf yang ketiga sa yang fathah. Saya ulang sekali lagi ya. As-sa tu alif huruf pertama, sa mati huruf yang kedua, sa fathah huruf yang ketiga. Maka huruf ketiga dekat situ berbaris di atas. Maka ibtidak dengan baris bawah. Jadi kita baca macam mana? Infiru fi sabilillah. Berhenti kat situ kan? Jadi nak ibtidak Issaqaltum ilal ard. Issaqaltum. Issaqaltum. Begitu sebenarnya. Itu namanya ibtidak dengan hamzah wasal. Tahniah kepada semua yang dapat jawab dengan betul, dengan tepat. Masya Allah tuan-tuan ya. Saya nampak dah tuan-tuan sangat-sangat bersedia untuk menghadapi peperiksaan pada hujung bulan 12 nanti. Masya Allah. Saya tak sabar nak tengok resultnya nanti tuan-tuan ya. Saya doakan semoga semuanya mendapat markah 95 dan ke atas. Insya Allah. Jadi kemudian seterusnya Isnaini. Isnaini ya. Isnaini baca dengan baris bawah. Isnaini. Isnaini baca dengan baris bawah. Baca dengan baris bawah. Baca dengan baris bawah sebab apa? Sebab cuba tuan-tuan sebutkan kenapa dia baca dengan baris bawah. Siapa ingat 7 kata nama yang dibaca dengan baris bawah? Di sini kan kalau macam tadi fa'lun, tetapi di sini dia bukan fa'lun, tetapi di sini dia ialah kata nama. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil nouns. Atau dalam bahasa Arab dipanggil ismun. Jadi ismun di sini kita ibtidak dengan baris bawah. Ibtidak dengan baris bawah. Kenapa diibtidak dengan baris bawah? Sebab dia adalah salah satu daripada 7 kata nama yang dimulakan dengan baris bawah. Siapa ingat? 7 kata nama yang dimulakan dengan baris bawah. Siapa ingat boleh tulis pada ruangan komen ya. Boleh tulis pada ruangan komen. Saya nak tengok siapa ingat 7 kata nama yang dibaca dengan baris bawah ya, yang dibaca dengan baris bawah. Okey. Yang pertama macam ni lah saya sebut ya. Saya sebut satu persatu. Yang pertama ialah ismun ya. Yang pertama ialah ismun. Yang kedua ialah imru'un. Imru'un. Yang ketiga ialah imra'atun. Ingat ya? Imra'atun. Yang keempat ialah isnaini. Isnaini ya. Yang kelima ialah isnataini. Yang keenam ialah ibnun. Yang ketujuh ialah ibnatun. Ingat ya? Tujuh ya. Yang pertama ismun. Ismun ya. Yang kedua imru'un. Yang ketiga imra'atun. Yang keempat isnaini. Yang kelima isnataini. Yang keenam ibnun. Yang ketujuh ibnatun. Yang ni tak ada formula. Yang ni tujuh-tujuh ni memang kena ibtidak dengan baris bawah. Kena ibtidak dengan baris bawah. Kemudian seterusnya ni mat apa? Ini namanya maksilah qasirah. Di sini pun nama dia apa? Maksilah qasirah. Jadi dekat sini maksilah qasirah yang bertanda ya. Di sini maksilah qasirah yang bertanda waw. Kalau ada tanda panjang, itu maksilah tawilah. Itu tandalah. Kaedahnya nantilah kita akan bincangkan pada minggu-minggu yang akan datang. Ya. Jadi kita tengok pada cara bacaan. Ya. Saya tunjukkan di sini. Maka nanti kita akan baca sama-sama. InsyaAllah. Tuan-tuan ya. Kita akan baca sama-sama. Okay. Sekejap tuan-tuan ya. Ada berlaku apa? Di start pula sekejap. Saya close dulu program. Okey. Okey, sekejap. Kemudian kita buka semula.
Okay, tuan ya. Tengok pada skrin ni tempat-tempat yang saya bulatkan dan juga tempat-tempat yang saya tandakan panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan ya. Sudah lepas kita dengar bacaan ni, kita tengok apakah dia punya intipati ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, 4 bulan haram dalam Islam. 4 bulan haram dalam Islam ya. Yang kedua, akibat buruk mengubah daripada syariat Allah. Yang ketiga, perang Tabuk. Satu soalan saya nak tanya kepada tuan-tuan ya. Bulan Islam ni, bulan haram dalam Islam. Bulan Islam ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tahu tak siapa yang bagi nama-nama bulan? Siapa yang bagi nama-nama bulan? Adakah Nabi yang bagi nama bulan ni? Ataupun Sayyidina Umar yang bagi nama bulan ni? Ataupun Khalifah Abu Bakar yang bagi nama bulan ini? Ataupun dia dah ada sejak zaman dulu lagi? Dia dah ada sejak zaman dulu-dulu lagi, sebelum Islam datang, dah ada nama bulan ni. Cuba tuan-tuan pilih daripada jawapan-jawapan yang saya bagi tadi. Yang pertama, adakah Nabi yang bagi nama bulan ni? Yang kedua, adakah Saidina Abu Bakar yang bagi nama bulan ni? Yang ketiga, adakah nama bulan ini diberi oleh Saidina Umar? Ataupun nama bulan ini dah ada sejak daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi Adam lagi. Cuba sebutkan pada ruangan komen ya.
Jadi Hajar Zabidah kata, Sayyidina Umar yang bagi nama. Sayyidina Umar yang bagi nama. Ahmad Najami kata dah ada sejak dulu lagi. Dah ada sejak dulu lagi. Sejak dulu tu daripada zaman bila tuan-tuan? Adakah daripada zaman Nabi Adam ataupun zaman Nabi Idris ataupun zaman Nabi-Nabi yang terdahulu? Adakah ada pada zaman tersebut? Tuan-tuan ya. Jadi saya nak bagi satu clue. Zaman yang duduk dekat Mekah ni Nabi apa yang duduk dekat Mekah? Bukan semua Nabi yang duduk dekat Mekah ni. Ada beberapa Nabi saja yang duduk dekat Mekah. Yang lainnya kebanyakannya duduk di Syam, duduk di Palestin, duduk di tempat lain. Jadi siapakah yang bagi nama bulan ini? Hajar Rusnani kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang bagi. Sayyidina Umar yang bagi. Dia kata Sayyidina Umar yang bagi. Okey ya. Sebenarnya 4 bulan haram dalam Islam. Bulan-bulan yang kita sebutkan tu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 nama bulan ini bukanlah Nabi yang buat. Bukan juga Sayyidina Abu Bakar yang bagi namanya. Bukan juga Sayyidina Umar yang bagi namanya. Tetapi siapa yang bagi namanya? Mengikut riwayat dia mengatakan bahawa yang bagi nama-nama bulan ini sebelum Islam datang lagi. Sebelum Islam datang lagi. Iaitu 150 tahun sebelum datangnya Islam, dah ada dah nama ni tuan-tuan. Dah ada dah nama Muharram. Dah ada dah nama Jamadil Awal. Dah ada dah nama Jamadil Akhir. Nama-nama ni siapa yang bagi? Mengikut riwayatnya moyang Nabi yang kelima. Moyang Nabi yang kelima. Maknanya 150 tahun sebelum Islam datang, sebelum Nabi dilahirkan, dah ada dah nama ni dan nama itu diberi oleh moyang Nabi yang kelima. Moyang Nabi yang kelima. Cubalah cari nanti tuan-tuan ya. Siapakah nama moyang Nabi yang memberikan nama-nama ini? Sebab Nabi ni keturunannya memang daripada Bani Hashim yang memang tinggal di situ dan juga merupakan orang besar yang menguasai tanah haram ini. Jadi orang Arab ni dia ada sebab dia. Kenapa dia bagi nama-nama bulan? Kenapa dia bagi nama Muharram? Kenapa dia bagi nama Safar? Kenapa dia bagi nama Syaban? Kenapa dia bagi nama Rajab? Ada sebab dia. Kenapa dia bagi nama-nama tersebut dan nama-nama itu telah pun ada sebelum datangnya Islam. Cuma nak bagi tahunya 4 bulan haram ini. 4 bulan haram ni kita tengok nanti dia punya ayat dia. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Apa tu Haji Azizah kata moyang Nabi yang beri namanya 1500 tahun dahulu, bukan 1500 tahun dulu 150 tahun sebelum datang Islam. 150 tahun sebelum datangnya Islam. Dah ada dah nama tu tuan-tuan ya. Jadi pada hari ini kita membincangkan tentang 4 bulan haram. 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan 4 bulan yang dilarang daripada berlakunya peperangan. Dilarang memulakan peperangan. Jadi kita tengok sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Daripada 12 tu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah mengenai diri kamu pada bulan-bulan tersebut dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi dia cerita tentang 4 bulan haram. Apa dia 4 bulan haram? Imam Ahmad berkata, Ismail telah bercerita kepada kami, Ayub telah mengkabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin memberitahu kami daripada Abi Bakrah bahawasanya Nabi SAW
menyampaikan khutbah pada saat haji, kemudian berkata ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ketahuilah bahawa zaman berputar seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. 4 di antaranya ialah bulan-bulan suci, 3 berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab, Mudhar yang berada di antara Jamadi dan Sya'ban. Maknanya apa dia 12 bulan tu? Daripada Muharram sampai kepada Zulhijjah, kemudian ada 4 bulan. 4 bulan itu 3-nya berturut-turut, iaitu Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Yang keempat Rajab. 3 berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Manakala yang keempat iaitu Rajab, dia terasing sikit. Dia terasing sikit. Kenapa dia terasing sikit? Cuba tulis pada ruangan komen. Kenapa dia terasing sikit daripada 3 ni tadi? Ya? Sebab kalau kita tengok tu dia jauh daripada 3 ni. Kenapa dia terasing jauh sedikit? Kenapa dia tak duduk rapat-rapat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar? Kenapa tak buat macam tu? Tapi dia Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Maknanya ada selang daripada Muharram kepada Rajab tu ada lagi 3 bulan sebelum tu lagi. Kenapa dia bersenggang 3 bulan? Itu pun menimbulkan satu tanda tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyusun sedemikian. Setelah itu beliau bertanya, ayu yaumin hada, hari ini hari apa? Kami menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamai dengan nama yang lain. Beliau pun bersabda, iaitu baginda SAW bersabda, alaysa yauman nahri, bukankah ini pada hari penyembelihan haiwan korban? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bertanya, Nabi bertanya lagi, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau bertanya, alaysa Zulhijjah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami pun menjawab, ya. Kemudian beliau bertanya, ayu baladi hadza, negeri apa ini? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamai dengan nama yang lain. Beliau pun bertanya, alaisatil baldah, dia kata, bukankah negeri ini negeri haram? Kami pun jawab, ya. Kemudian beliau pun bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa ahsibuhu qal. Seterusnya sampai habis dia kata, sesungguhnya darah, harta, dan aku mengira beliau mengatakan, dan kehormatanmu diharamkan atas kamu seperti mana diharamkan hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Kamu akan bertemu dengan Rabb, dan juga Rabbmu, dan Allah akan bertanya tentang perbuatanmu. Ingatlah jangan sampai setelah aku wafat, kamu kembali kepada kesesatan, kamu saling berbunuh. Ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ingatlah, yang hadir pada saat ini hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mudah-mudahan terkadang orang yang menyampaikan lebih faham daripada sebahagian orang yang mendengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam tafsir. Begitu juga dengan Imam Muslim. Jadi nak ceritanya apa tuan-tuan? Nak ceritanya bahawa dalam dunia ni ada yang Allah beza-bezakan antara satu dengan yang lain. Allah muliakan satu dengan yang lain. Padahal benda tu sama je tuan-tuan. Contohlah dalam hari yang 7, dalam hari yang 7, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sama je hari tuan-tuan. Tetapi mana hari yang paling mulia? Iaitu Allah telah meletakkan Jumaat penghulu kepada minggu tersebut. Kemudian dalam bulan yang 12 ni ada 4 bulan yang Allah muliakan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dalam dunia ni Malaysia, Arab, Mesir, Jordan, Eropah dan sebagainya, semua nama tempat ni ada satu tempat yang Allah muliakan. Apa dia? Iaitu Masjidil Haram. Tanah haram. Jadi Allah muliakan tempat tersebut. Padahal sama je semua tempat, semuanya tanah juga tuan-tuan. Tetapi ada tempat yang Allah muliakan, ada tempat yang Allah tidaklah menyatakan tentang kemuliaannya. Kenapa?
Kerana ada hikmah di sebaliknya, ujian untuk kita, ujian untuk kita. Jadi siapa yang melakukan perbuatan baik pada bulan-bulan yang Allah muliakan ini, maka kebaikannya dilipat kali gandakan. Tuan-tuan ya, siapa yang buat baik pada bulan yang Allah muliakan, pada hari yang Allah muliakan, pada tanah yang Allah muliakan, maka amalannya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan pada hari yang Allah muliakan, pada bulan yang Allah muliakan, pada tanah yang Allah muliakan, maka kejahatannya akan dilipat kali gandakan. Tu tuan-tuan ya. Ujian untuk kita lah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan satu dengan yang lain, padahal benda tu nampak kalau ikut akal fikiran kita sama je. Tetapi itu ujian buat kita tuan-tuan ya. Jadi apakah bulan tersebut? Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Daripada 12 bulan ada 4 bulan haram. Ini juga dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliah. Maknanya sebelum datang Islam ada juga 4 bulan haram ini. Mereka mengharamkan bulan-bulan itu kecuali sekelompok daripada mereka yang disebut Al-Basal, di mana mereka mengharamkan 8 bulan dalam setahun kerana sikap mereka yang berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, salah satu mutawaliyatun Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudharril ladhi baina Jumadi wa Sya'ban. 3 berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram serta Rajab. Yang berada di antara Jumadi dan juga Sya'ban. Beliau menisbahkan kepada Madi Mudhar untuk menjelaskan kebenaran perkataan mereka tentang Rajab, bahawa bulan ini antara Jumadi dengan Sya'ban. Tidak seperti yang dikatakan oleh Bani Rabi'ah bahawa Rajab yang diharamkan adalah bulan antara Sya'ban dan Syawal, iaitu Ramadan. Maka Rasulullah menjelaskan bahawa yang benar ialah Rajab Mudhar, bukan Rajab Rabi'ah. Itu tuan-tuan ya. Jadi ingat ya, 4 bulan ni nanti dalam peksa nanti keluar 4 bulan yang diharamkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 4 bulan ni sebenarnya tuan-tuan ya, telah pun diharamkan sebelum datangnya Islam lagi. Maknanya budaya ni dah ada daripada dulu lagi. Kenapa dah ada daripada dulu lagi? Sebab zaman dulu pun dah ada, sebelum datangnya Islam dah ada amalan pergi haji ni. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Cumanya antara Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempoh yang begitu lama, putusnya kenabian antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan amalan-amalan orang Arab ni dah tersempang daripada ajaran yang sebenarnya. Daripada ajaran yang sebenarnya itu yang ada dalam perjumpaan yang lepas-lepas, ada yang pergi haji dalam keadaan berbogel, ada yang pergi haji bertepuk tangan, ada yang tawaf dalam keadaan bertelanjang bulat dan sebagainya. Maka mereka sebenarnya mengikut ajaran Nabi Ismail tapi telah diselewengkan. Akhirnya berlakulah amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh tanah Arab tersebut. Tuan-tuan ya. Jadi datang Nabi SAW bawa syariat yang betul, bawa syariat yang betul untuk membetulkan syariat-syariat yang telah diselewengkan oleh penduduk-penduduk tanah Mekah ini tadi. Maka dalam zaman jahiliah pun ada bulan haram ini. Kemudian datang Nabi SAW menjelaskan lebih terperinci lagi apakah yang dinamakan dengan 4 bulan haram tersebut dan apakah pantang larangnya. Jadi bulan-bulan haram itu 4 bulan, 3 berterutan dan 1 menyendiri adalah untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Itu sebabnya tuan-tuan. Jadi sebelum bulan-bulan haji diharamkan 1 bulan, iaitu Zulqa'dah, kerana pada saat itu mereka berhenti berperang, dan diharamkan pada bulan Zulhijjah kerana mereka melaksanakan ibadah haji, dan diharamkan 1 bulan setelahnya iaitu Muharram kerana mereka boleh pulang daripada Mekah, daripada menunaikan haji, boleh pulang ke rumah dengan aman. Dia haramkan pada bulan Rajab kerana dia berada di tengah tahun untuk memudahkan orang-orang yang berada di pinggiran Jazirah Arab
jika mereka ingin umrah atau berziarah ke Baitullah, mereka boleh melakukan dan kembali ke negerinya dengan aman. Jadi yang tertanya-tanya, kenapa diharamkan 4 bulan ini? Maka inilah jawapan Imam Ibn Kathir. Kenapa 4 bulan tersebut diharamkan? Yang pertama, Zulkaidah. Kenapa Zulkaidah? Sebab Zulkaidah 1 bulan itu adalah bulan untuk mereka bergerak pergi ke Mekah. Bergerak pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Kenapa diharamkan pada bulan Zulhijjah? Zulhijjah itu waktu mereka melaksanakan ibadah haji, nak tawafnya, nak mabitnya, nak wukuf di Arafah dan sebagainya. Habis bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, waktu dah selesai menunaikan ibadah haji, mereka nak balik. Jadi ambil 1 bulan lagi untuk balik. Kemudian bulan Rajab untuk mereka menunaikan ibadah umrah. Maknanya zaman dulu pun dah ada umrah, zaman dulu pun dah ada haji. Sebab apa? Sebab itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan dengan Nabi Ismail, berterusan sampailah Nabi diutuskan. Kenapa Nabi diutuskan sedang dah ada ibadah haji? Ibadah haji mereka telah sesat. Kepercayaan mereka kepada Allah yang Esa pun telah sesat. Ya, daripada Nabi Ibrahim mengajarkan mereka supaya mengesakan Allah, Nabi Ismail mengajarkan mereka menyembah Allah yang Maha Kuasa, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Ismail wafat, datang generasi selepas daripada itu, mereka selewengkan ajaran Nabi Ismail, akhirnya menyebabkan mereka mensyirikkan Allah, sehingga kan ketika Nabi meruntuhkan berhala-berhala itu, jumlah berhala yang terdapat di atas Kaabah itu lebih daripada 360 buah berhala. Nampak tak betapa tersesatnya mereka daripada ajaran Islam yang sebenar. Maka Nabi pun diutuskan, tuan-tuan. Jadi ibadah-ibadah semua-semua ni dah ada sebelum datangnya Islam. Kemudian seterusnya, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Iaitu inilah syariat yang lurus yang berupa pelaksanaan perintah Allah berkaitan bulan-bulan haram dan pelaksanaan syariat yang ada dalam kitab Allah. Kemudian Allah kata, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu, iaitu dalam bulan-bulan haram ini, kerana menganiaya diri dalam bulan itu lebih besar dosanya, sebagaimana berbuat maksiat di tanah haram lebih besar dosanya, berdasarkan kepada firman Allah, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adabin alim. Barang siapa yang di dalamnya bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, nescaya akan kami rasakan kepadanya bahagian seksa yang pedih. Maksudnya, buat dosa dalam bulan haram, buat dosa di tanah haram, maka akan dilipat kali gandakan dosanya. Sebaliknya, buat baik dalam bulan haram, buat baik di tanah haram, dilipat kali gandakan kebaikannya. Begitu juga di bulan haram, dosa dilipatkan. Oleh kerana itu, menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama, denda dilipat kali gandakan jika pelanggaran dilakukan pada bulan haram. Begitu juga terhadap orang yang membunuh di tanah haram atau membunuh orang yang sedang berada di bulan haram. Tuan-tuan, ya, itu dia pantang larang dalam bulan haram. Ya. Adakah selepas bulan haram boleh buat maksiat? Tidak juga. Dalam bulan haram dilipat kali gandakan dosa, tetapi dalam bulan selain daripada bulan haram berdosa juga. Maknanya dua-dua berdosa, tuan-tuan. Cuma lebih berat dosanya sekiranya dilakukan pada bulan haram. Jangan salah faham pula. Dia kata jangan buat dosa pada bulan haram. Lepas bulan haram boleh buat dosa. Jangan salah faham. Jangan baca tafsir sedemikian, tuan-tuan. Kemudian seterusnya, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menganiaya diri kamu pada bulan-bulan haram itu. Hamad bin Salamah berkata daripada Ali bin Ziyad, daripada Yusuf bin Mihran, daripada Ibn Abbas, dalam seluruh bulan, Muhammad bin Sa'ad berkata, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu, iaitu jangan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ya, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, seperti yang dilakukan oleh orang musyrik, kerana sesungguhnya pengunduran waktu yang mereka lakukan hanyalah menambah kekafiran mereka. Yudallu bihil ladina kafaru, orang kafir itu disesatkan dengan pengunduran tersebut. Maksudnya apa dia? Maksudnya orang kafir, orang musyrik, orang musyrik, dia dah tahu dah 4 bulan haram ni. Sebab seperti mana yang saya kata tadi, sebelum datangnya Islam dah ada dah 4 bulan haram ini.
4 bulan haram ini. Cumanya orang musyrik ini dia suka ubah-ubah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dia pergi ubahnya Muharram itu ke depan sedikit. Supaya apa? Supaya dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang pada bulan haram. Dia suka-suka hati dia je. Macam cerita musang berjanggut dah tuan-tuan ya. Bila bila tanya, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Kemudian apa kata musang berjanggut? Dia kata, jangan risau, ini undang-undang abang yang punya. Nampak tak? Bila dia rasa dia nak buat, dia pun ubah undang-undang itu. Jadi sama juga dengan kaum musyrikin ini. Kaum musyrik ini, dia rasa dia nak perang dalam bulan Muharram, maka dia kata, kita anjakkan bulan Muharram ni ke depan sedikit. Kalau dia rasa dia nak perang dalam bulan Rejab, dia kata bulan Rejab ni kita undur sedikit. Maka dia ubah ikut suka hati dia berdasarkan kepada kehendak hawa dan nafsu dia. Itu kesesatan yang berlaku pada golongan musyrik sebelum datang Islam. Jadi itu Allah kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kemudian Allah kata waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahawa Allah bersama orang yang bertakwa. Para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan diharamkan memulai peperangan di bulan haram, adakah sudah mansuh ataupun masih berlaku. Salah satu perkara yang menjadi pantang larang pada bulan haram iaitu tidak boleh memulakan peperangan. Itu pantang larang dia tuan ya. Tidak boleh memulakan peperangan pada bulan haram. Tidak boleh memulakan pantang larang pada bulan haram. Jadi dekat dalam ayat ni, adakah dia sudah dimansuhkan? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, merupakan pendapat yang lebih masyhur bahawa hukum itu telah mansuh. Kerana di sini Allah SWT berfirman, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu dan memerintahkan kamu untuk memerangi orang musyrik. Difahamkan daripada konteks ini bahawa perintah ini berlaku secara umum. Seandainya diharamkan pada bulan-bulan haram, tentu akan dibatasi dengan berlakunya bulan-bulan tersebut, kerana Rasulullah SAW mengepung penduduk Taif pada bulan haram, iaitu Zulqa'dah, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawasanya beliau berangkat ke Hawazin pada bulan Syawal. Setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka dan mengumpulkan harta rampasan mereka, sementara sisa pasukan Hawazin pergi ke Taif, maka Nabi SAW menuju ke Taif dan mengepungnya selama 40 hari. Setelah itu beliau meninggalkan Taif dan belum berhasil menaklukkannya. Jadi di sini sebutkan bahawa Rasulullah melakukan pengepungan pada bulan haram. Maksud nak cakap tadi, pantang larang pada bulan haram iaitu tak boleh memulakan perang. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat ini telah dimansuhkan. Tahu maksud dimansuh tu apa? Mansuh tu maksudnya telah dihapuskan. Hukumnya telah dinasahkan dan digantikan dengan hukum yang baru. Memang perkara tersebut berlaku dalam Al-Quran, tuan-tuan. Pertama, contohnya perkara yang mansuh, contoh iaitu iddah selama 1 tahun. Masya Allah, iddah selama 1 tahun. Panjang iddah 1 tahun ni. 4 bulan pun dah lama ni, 1 tahun. Bapaklah lamanya tuan-tuan ya. Tetapi kemudian turun ayat berikutnya memansuhkan iddah setahun kepada 4 bulan. Tu tuan-tuan ya. Jadi memang berlaku banyak dalam hukum dalam Al-Quran disebutkan, dan salah satunya inilah dikatakan bahawa salah satu perkara lagi yang dimansuhkan iaitulah pengharaman perang pada bulan haram. Jadi pendapat yang masyhur mengatakan telah dimansuhkan. Pendapat kedua dia kata apa? Memulai peperangan di bulan haram tidak diperbolehkan. Hukum ini belum mansuh berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Ini pendapat yang kedua mengatakan bahawa tidak dimansuhkan. Memang kekal haram memulakan peperangan pada bulan haram. Tapi tuan-tuan ya, kalaulah tiba-tiba saja orang kafir datang menyerang pada bulan haram, orang kafir datang pada bulan haram, orang kafir menyerang kita pada bulan haram, iaitu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dia serang kita, kita nak buat macam mana? Adakah kita kata tak apalah nak serang-seranglah, kami orang Islam
tak dibenarkan berperang pada bulan haram ini, berdosa. Maka matilah orang Islam. Kalau dia cakap macam tu, betul tak tuan-tuan? Jadi macam mana nak buat? Kalau orang musyrik dia menyerang orang Islam pada bulan yang diharamkan Allah, maka jawapannya ialah tidak boleh memulakan perang, tetapi mempertahankan diri dibolehkan. Jadi kalau orang tu perang, kita pun balaslah balik, tuan-tuan. Maka itu dalam Islam. Janganlah jadi orang yang loro bendur. Jangan sampai kita jangan sampai orang serang dekat kita, kita pun kata inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra, siap baca ayat lagi. Nak bagi tahu bahawa bulan haram tidak dibolehkan perang. Akhirnya menyerah diri belaka dan mati kena bunuh belaka, tuan-tuan. Islam tidak begitu. Jadi maknanya pendapat pertama mengatakan bahawa ayat telah dimansuhkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa dia tidaklah dimansuhkan, hukumnya masih kekal. Kemudian seterusnya faizan salakhal ashhurul hurum faqatulul musyrikin. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Dan telah lebih dahulu dijelaskan di depan bahawa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram adalah bulan 4 tersebut dan bukan bulan-bulan berlakunya seperti yang disebutkan dalam salah satu pendapat di atas. Tuan-tuan, jadi bila kita dengar ayat ni, faizan salakhal ashhurul hurum, apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang musyrik. Kejam sangat bunyi dia. Kejam sangat bunyi dia. Ingat tuan-tuan, saya dah pesan banyak kali, kita telah jelaskan banyak kali dalam tafsir sebelum ini, Islam bukan agama yang suka nak bunuh orang. Islam bukan agama yang suka-suka nak pergi perang. Islam bukan agama yang suka-suka hati nak pergi bunuh orang kafir. Ingat sekali lagi, bunuh orang kafir zimmi hukumnya berdosa besar. Hukum bunuh orang kafir zimmi. Kafir zimmi, tahu kafir zimmi? Kafir zimmi ada kafir harbi. Kafir zimmi ni di bawah lindungan orang Islam yang bayar cukainya, tunduk di bawah pemerintahan Islam. Bunuh kafir zimmi berdosa besar. Mana ceritanya Islam tidak, bukan satu agama yang teroris. Islam bukan satu agama yang ganas. Yang disuruh perang ini ialah memerangi orang kafir yang mengainani orang Islam. Memerangi orang kafir yang memerangi Islam. Memerangi orang kafir yang memusuhi Islam. Ini yang disuruh oleh Allah tadi dalam ayat ini. Faizan salakhal ashhurul hurum, apabila sudah selesai bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang musyrik itu yang memerangi kamu. Bunuhlah orang musyrik itu yang memusuhi kamu. Bunuhlah orang musyrik itu yang mengancam kamu. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kemudian seterusnya, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang musyrik itu secara keseluruhan seperti mereka memerangi kamu secara keseluruhan. Boleh jadi potongan ayat ini tidak berkaitan dengan potongan ayat sebelumnya, dan bahawa potongan ayat ini merupakan hukum tersendiri serta merupakan pemberi dorongan. Ya, ini sebagaimana ketika mereka memerangi kamu, mereka saling berhimpun, maka ketika kamu memerangi mereka, kamu juga harus berhimpun dan perangi mereka seimbang dengan apa yang mereka lakukan. Atau boleh jadi juga potongan ayat ini adalah pemberi izin kepada orang mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik pada bulan haram jika mereka memulakan peperangan. Seperti dalam firman Allah, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumat qisas. Bulan haram dengan bulan haram dan pada suatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di dalamnya. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Faham tak ayat ni? Maksudnya ialah Allah tak bagi kita memulakan peperangan di bulan haram, di tanah haram. Tetapi sekiranya berlaku peperangan daripada serangan pihak musuh kepada kita ini dalam bulan haram ataupun di tanah haram, walaupun pada asalnya ia dilarang, tetapi sekiranya kita diserang, maka kita diboleh untuk membalas kembali. Itu dia punya mafhum dia. Begitu juga dengan peristiwa pengepungan penduduk Taif yang dilakukan oleh Nabi SAW dan pasukan Islam hingga memasuki bulan haram.
adalah merupakan kelanjutan perang terhadap orang-orang Hawazin dan sekutunya daripada Bani Saqif, di mana mereka lah yang memulai peperangan. Oleh kerana itu, Rasulullah mengepung mereka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika mereka berhimpun dan bertahan di Taif, maka Nabi SAW mendatangi dan mengepung mereka, kemudian melempari mereka dengan majalid, iaitu sejenis tombak dan senjata yang semisalnya, sehingga pengepungan tersebut berlangsung 40 hari. Pengepungan itu dimulai pada bulan halal dan memasuki bulan haram beberapa hari. Setelah itu pengepungan pun berakhir. Sesuatu yang merupakan kelanjutan itu boleh dimaafkan, berbeza jika sesuatu tersebut adalah sebuah permulaan. Ini kaedah yang sudah disepakati dan pandangan semacam itu cukup banyak. Wallahu a'lam. Maksudnya, jangan mulakan perang pada bulan haram. Tapi kalau berlanjutan tak apa. Kalau berlanjutan tak apa. Tapi jangan mulakan peperangan pada bulan haram. Kalau orang Yahudi, tuan-tuan, ada satu kisah tentang orang Yahudi ni, kan dia hari kemuliaan dia iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu mereka ini dilarang untuk berperang. Haram bagi mereka untuk mengadakan peperangan pada hari Sabtu. Tetapi ketika mereka membuka Palestin, membuka Palestin atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlaku satu peristiwa yang menakjubkan. Apa dia? Ketika mereka hampir-hampir menang untuk mengalahkan tentera Jalut, hampir-hampir menang untuk mengalahkan tentera Jalut, tiba-tiba hari Jumaat itu dah hampir-hampir terbenam mataharinya, memasuki hari Sabtu. Maka sekiranya mereka berhenti berperang pada hari Jumaat sehingga masuknya hari Sabtu, berehat satu hari, maka musuh sempat untuk nak bangkit semula. Maka salah seorang Nabi di kalangan orang Yahudi ini, mereka berdoa, di kalangan Bani Israel, mereka berdoa kepada Allah supaya diberhentikan masa. Maka doa Nabi tersebut telah mustajab, maka masa telah berhenti, maka berlaku peperangan sehinggalah tentera Bani Israel menang, dan akhirnya tentera Jalut pun kalah, dan akhirnya mereka berjaya memasuki kota Palestin. Itulah cerita tentang pengharaman hari. Jadi orang Yahudi, mereka hari yang haramnya iaitu pada hari Sabtu. Sebab tu ada kisah Ashabus Sabti, tentang orang Yahudi Bani Israel yang telah diubah rupa mereka menjadi seekor kera. Pun berlaku pada hari Sabtu. Sebab apa? Pada mereka, hari Sabtu merupakan hari yang diharamkan Allah. Tetapi bagi kita umat Islam, hari yang diharamkan kepada kita iaitulah 4 bulan ini. Tuan-tuan, Kemudian seterusnya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Iaitu sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kepada kekafiran. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkan pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikannya dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan, menjadikan mereka menambahi perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang ini cerita tentang apa, tuan-tuan? Perangai musyrikin Mekah. Perangai musyrikin Mekah yang suka mengubah apa yang telah Allah tetapkan. Allah dah tetapkan bulan haram itu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Tetapi musyrikin Mekah, dia ubah mengikut hawa nafsu dia, berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan sebahagian cercaan yang dilontarkan Allah kepada orang musyrik atas penyimpangan yang mereka lakukan terhadap syariat Allah. Tindakan mereka mengubah hukum Allah dengan hawa nafsu mereka. Tindakan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Ketika mereka memiliki kekuatan emosional, keberanian dan juga kesombongan, dengan seenaknya mereka melanggar masa bulan-bulan yang 3 yang berkenaan dengan tidak diperbolehkan memerangi musuh. Di mana sebelum Islam, mereka telah melakukan pelanggaran itu. Mereka akhirkannya kepada bulan Safar, sehingga mereka menghalalkan bulan haram dan mengharamkan bulan halal untuk menyesuaikan bilangan bulan yang diharamkan Allah, iaitu 4 bulan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh penyair mereka, Umayyah bin Qais, yang terkenal dengan sebutan ketua para pencela. Apa dia punya syair dia? Bani Ma'ad telah mengetahui bahawa kaumku adalah kaum mulia yang memiliki banyak kemuliaan. Bukankah kami tumbuh pada Bani Ma'ad? Bulan-bulan halal kami jadikan haram,
manusia manakah yang belum kami beri kematian dan manusia manakah yang belum kami kalungi tambang. Ini maknanya celaan terhadap musyrikin Mekah yang suka nak mengubah-ubah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang hal ini Imam Muhammad bin Ishaq menyatakan bahawa sebuah ungkapan yang sangat menarik, bagus dan bermanfaat di dalam kitab sirah. Orang yang pertama sekali mengundurkan bulan-bulan atas orang Arab. Maksudnya orang pertama sekali yang ubah bulan haram ni siapa dia tuan-tuan? Namanya ialah Uzaifah bin Abdul Faqim bin Adi bin Amir bin Sa'labah. Seterusnya sampai habis lah. Kemudian diikuti oleh anak dia, kemudian diikuti oleh cucu dia. Sampailah orang yang terakhir sekali, siapa namanya? Abu Sumamah Junadah bin Auf, dan dialah yang terakhir. Ni dia orangnya yang suka nak mengubah-ubah bulan haram yang telah ditetapkan Allah. Orang Arab pada saat itu ketika setelah selesai mengerjakan haji, mereka berkumpul kepadanya, lalu seorang berdiri untuk berpidato mengharamkan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. Sedangkan menghalalkan bulan haram Muharram pada satu tahun dan menggantikannya dengan bulan Safar, dan mengharamkan bulan Muharram pada satu tahun yang lain untuk menyesuaikan dengan bilangan bulan haram yang diharamkan oleh Allah. Jadi mereka menghalalkan bulan yang diharamkan dan oleh Allah, dan pada saat bersamaan mereka mengharamkan bulan yang dihalalkan oleh Allah. Itulah maksud tafsiran ayat yang kita baca tadi, iaitu dia ubah-ubah apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Kemudian seterusnya ayat yang berikutnya cerita tentang perang Tabuk. Ni dah habis dah. Cerita tentang bulan-bulan haram tadi tu dah selesai. Ya. Dah selesai cerita tentang bulan haram. Sekarang cerita tentang perang Tabuk. Menarik cerita dalam perang Tabuk ni tuan-tuan. Ya. Ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah saqaltum ilal ard. Itsaqaltum ilal ard. Hai orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kepada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah akan menyeksa dengan seksaan yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain dan tidak akan memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini cerita tentang peperangan Tabuk, peperangan Tabuk, ya, peperangan terakhir yang telah yang disertai oleh Nabi SAW. Ada banyak peperangan yang disertai oleh Nabi. Selepas pembukaan kota Mekah, ada peperangan Hunain. Kemudian yang terakhir pada 9 Hijrah, iaitulah dipanggil sebagai peperangan Tabuk. 9 Hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ya. Maknanya Nabi ni sampai akhir hidupnya begitu gagah dan perkasa. Menjadi panglima perang daripada muda sampai kepada 1 tahun sebelum Nabi wafat. Masih lagi berada di medan perang. Kalau kita, tuan-tuan, ya, kalau kita ni pencen lah umur 55, ni kita lah tuan-tuan, ya, pencen umur 55. Jadi kalau sebelum 55 bukan main gagah perkasanya kita, tuan-tuan, ya. Ke sana, ke mari, program sana, program sini, kerja dekat sana, kerja dekat sini, dakwah dekat sana, dakwah dekat sini. Umur 55, kawan dah pencen dah. Kawan dah pencen dah, kawan dah tak muda. Jadi dia buat apa time pencen? Time pencen duduk kat rumah, baring, tidur, makan roti canai, bangun tidur, makan roti canai lagi, bangun tidur lagi, makan roti canai lagi. Sampailah mati, tuan-tuan, ya? Sampai mati. Sampai tiba-tiba je, dah masuk ke alam sebalik mata dah, tuan-tuan, ya? Kuatnya tidur tu sampai bangun-bangun rupanya bangun di alam sebalik mata. Tetapi Nabi SAW 9 Hijrah pun Nabi masih lagi aktif. 1 tahun sebelum Nabi wafat pun masih lagi aktif ketika umur baginda SAW 62 tahun. 62 tahun masih aktif berada di medan peperangan. Tuan-tuan tengok cerita dia, tuan-tuan, ya. Kita baca sekejap kemudian kita tengok cerita dia. Ini adalah awal cecaan terhadap
orang yang tidak ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk ketika terjadi pada musim buah di tengah panas yang sangat menyengat. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Wahai orang beriman, mengapa kamu jika dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, yakni manakala kamu disuruh untuk berjihad di jalan Allah, itsaqaltum ilal kamu rasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu. Ya, ini kamu bermalas-malas dan lebih memilih untuk berleha-leha. Duduk santai-santai menikmati musim buah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih rela kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Iaitu kenapa kamu melakukan hal ini hanya kerana kenikmatan dunia dan mengorbankan kenikmatan akhirat. Ni satu cercaan, satu kejian, satu perli daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang suka bersantai-santai. Hidup mereka berbanding untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dekat dalam ni kenapa melepak-lepak, buat apa mengambil masa main PUBG, buat apa mengambilkan masa main game, buat apalah kamu ni mengambilkan masa mengetel kat kedai. Kan lebih elok kamu gunakan masa tersebut untuk berjihad di jalan Allah. Kan elok kalau kamu gunakan masa tersebut untuk berdakwah. Kan bagus kalau kamu gunakan masa tersebut untuk mengajak orang kepada Islam. Itu maksud dia tuan-tuan ya. Jadi araditum bil hayati dunia. Adakah kamu suka hidup leka-leka macam tu? Allah kata ya. Jadi tuan-tuan, perang Tabuk ni kalau kita tengok umur Nabi umur 62 masa tu tuan-tuan. Umur Nabi masa tu 62 tahun. 62 tahun. Maknanya 63 kalau kita pencen umur 60 kan. Pencen wajib 60. Maknanya Nabi dah pencen dah umur 60. Waktu umur pencen dah. Tapi Nabi umur 62, di mana Nabi berada? Nabi berada di medan peperangan. Dan peperangan Tabuk ini ujian besar untuk umat Islam kerana yang pertama sekali berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, biasa kalau tuan-tuan bulan Ramadan ni bulan apa tuan-tuan? Bulan sejuk ke bulan panas? Jawapan dia bulan Ramadan tu bulan yang panas. Bulan yang sangat panas. Jarang bulan Ramadan tu bulan sejuk tuan-tuan ya. Bulan Ramadan sebab tu namanya Ramadan, panas menyengat. Jadi berlaku pada bulan yang panas, kemudian Nabi nak pergi ke Tabuk itu, perjalanannya 700 km. Masya Allah. Tuan-tuan tahu tak 700 km tu jauh mana? Kalau tuan-tuan pergi daripada Johor, naik kereta daripada Johor, pergi ke Perlis, tu 700 km lebih kurang. 700 km daripada Johor sampai ke Perlis. Dekat ke jauh tuan-tuan? Naik kereta pun sampai sakit punggung tuan-tuan ya. Sakit belakang, berhenti dekat R&R, naik lagi kereta. Anak tanya, tak sampai-sampai lagi ke kita ni? Nak cerita betapa jauhnya daripada Madinah untuk pergi ke Tabuk. Tapi zaman dulu, mana ada kereta? Kalau naik kuda pun berapa kilometer sejam je. Kalau naik unta lagilah perlahannya. Tuan-tuan, kalau naik kedai, lagilah. Kedai nak pergi sampai ke 700 km. Tapi Nabi umurnya 62 tahun. Masih lagi begitu aktif dalam medan pertempuran. Berlaku pada bulan Ramadan yang panas, tengah puasa pula tu. Berjalannya pula 700 km. Dan satu lagi cabaran yang berlaku pada perang Tabuk ialah berlaku pada musim buah yang sangat ranum. Pada bulan tu buah jadi Masya Allah. Tuan-tuan ya. Kalau biasa dapat 1 tan, mungkin pada bulan tu dapat dalam 7-8 tan. Nak cerita buah begitu banyak. Masa itulah Nabi kata Allah memerintahkan kita untuk pergi ke Tabuk, memerangi bangsa Rom yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang Islam di sana. Maka bila Nabi SAW suruh pergi ke sana tu tuan-tuan ya, ada 3 orang sahabat yang ponteng daripada jihad fisabilillah. Ada 3 orang yang ponteng berjihad. Siapa dia? Salah seorangnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni siapa? Ka'ab bin Malik ini salah seorang tentera yang terlibat dalam peperangan Badar.
Maksudnya kita dah baca dulu kan tentang istimewanya Badar ni, iaitu Allah SWT mengampunkan dosa orang yang terlibat dalam perang Badar ni. Dia belum buat dosa lagi, Allah dah ampunkan dosa dia. Masya Allah, begitu besarnya, tingginya kedudukan mereka yang terlibat dalam peperangan Badar. Jadi begitu besarnya, begitu hebatnya sahabat ni tadi, kalah dengan ujian apa? Kalah dengan ujian kurma yang begitu ranum pada musim tersebut, tuan-tuan ya. Jadi menyebabkan dia datang jumpa dengan Nabi, minta izin supaya dia dikecualikan daripada pergi perang tersebut. Bila tanya kenapa dia kata tak ada apa-apa, saja tak nak pergi perang. Sebenarnya nak pergi kutip apa? Nak pergi kutip buah, masya-Allah tuan-tuan ya. Nak pergi petik buah. Jadi disebabkan bila Nabi balik daripada peperangan tadi tu, dia orang baru nak pergi, maka tuan-tuan ya, Nabi telah memulaukan 3 orang sahabat ni tadi. Tidak dibenarkan seorang pun yang bergaul dengan dia, bercakap dengan dia, beri bantuan kepada dia, dan berlangsung selama lebih daripada 40 hari. Mana 40 hari jumpa dengan Nabi, Nabi tak layan. Jumpa dengan sahabat lain, tak layan. Sebab apa? Sebab kesalahan besar tidak mengikut Nabi dalam peperangan Tabuk. Sedangkan peperangan Tabuk ini perintah daripada Allah. Abdullah bin Ubay merupakan ketua golongan munafik, minta izin kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni rasa tak larat nak pergi Tabuk ni. Nabi tahulah dia munafik. Nabi tahu dia munafik. Dia minta, dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak laratlah nak pergi Tabuk. Bagilah kami berehat. Jadi disebabkan dia tu golongan munafik, jadi Nabi pun kata, tak apalah, pergilah balik. Tetapi tiba-tiba turun ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi dengan keputusan tersebut. Akhirnya Nabi tarik balik. Nabi kata tak boleh. Kamu ni kena pergi juga. Jadi Abdullah bin Ubay pun pergi. Maknanya orang munafik pun diwajibkan untuk pergi dalam peperangan Tabuk ni tadi. Tapi tiba-tiba 3 orang sahabat ni dia tak pergi. 3 orang sahabat ni tak pergi ya. Siapa lagi 2 orang? Yang 2 orang lagi Murrah. 2 orang lagi Murrah, yang ketiganya Hilal. Ya, Ka'ab bin Malik, Murrah dan juga Hilal. 3 orang ni tadi. Jadi Ka'ab bin Malik ni disebabkan dia tak pergi dalam peperangan tersebut, maka Nabi telah pulaukan dia sehingga kan nak jadinya ceritanya tuan-tuan ya. Nabi telah memerintahkan kepada Ka'ab bin Malik untuk meninggalkan isteri dia. Dia tanya, ya Rasulullah, nak kena ceraikan ke? Nabi kata tidak. Kamu hanya diperintahkan untuk menjauhkan diri daripada isteri kamu sahaja. Maka dia suruh isteri dia pulang ke kampung. Maka begitu lama dipulaukan oleh umat Islam sehingga tiba-tiba datang satu orang Raja Ghassan ya. Ghassan ya. Jadi dia pun datang jumpa dengan Ka'ab bin Malik, dia bagi surat. Dia kata, kami tahu kamu sedang dipulaukan oleh Nabi. Kamu telah dipulaukan oleh umat Islam. Jadi kami datang dekat sini nak membantu kamu. Jadi dia kata, apa kata kalau kamu bergabung dengan kami? Kamu tinggalkan kaum muslimin, kamu join kami ni. Nampak tuan-tuan ni, dia bagi surat tersebut kepada Ka'ab bin Malik ni tadi. Lalu Ka'ab bin Malik ni dia baca surat tadi dalam keadaan sedih ni tuan-tuan. Dia tahu, dia kata ini adalah ujian untuk dia. Ujian untuk dia tuan-tuan ya. Walaupun dalam keadaan susah payah ni, dia sanggup tuan-tuan ya. Dia sanggup untuk menolak pelawaan daripada Raja Ghassan tu tadi. Dia ambilnya surat tadi itu, dia bakarnya, kemudian dia kata ini adalah ujian, maka dia teruskan. Walaupun dia di pulau, dia tetap tidak berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan selepas hari yang ke-50, setelah 1 bulan wahyu tidak diturunkan, maka tiba-tiba hari yang ke-50 Allah menurunkan wahyu, lalu menyatakan bahawa Allah telah menerima taubat 3 orang ni tadi. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Seronoknya ya Allah, kita tuan-tuan ya, Allah turunkan wahyu sebab kita. Bayangkan. Jadi Ka'ab bin Malik ni Allah turunkan wahyu sebab dia bertaubat. Hebat tuan-tuan ya. Jadi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan?
bila Nabi telah menerima berita tersebut, maka Nabi pun hantarkan sahabat untuk panggil dia. Maka dia pun berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gembiranya hatinya kerana Allah telah menerima taubat dia. Akhirnya dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku disebabkan taubatku ini telah diterima oleh Allah, maka aku ingin menghadiahkan seluruh kebunku ini yang menyebabkan aku tak pergi perang tadi. Tuan-tuan ya. Dia kata disebabkan Allah telah menerima taubatku, maka aku ingin menghadiahkan, menginfakkan, mensedekahkan seluruh kebun yang menyebabkan aku tak pergi perang ni tadi, aku nak sedekahkannya fi sabilillah. Tapi tuan-tuan, apa jawab Nabi? Nabi kata, wahai Ka'ab, kamu simpan separuh dan separuh lagi kamu sedekahkanlah. Maka Nabi terima separuh saja daripada sedekahnya itu. Allahu Akbar, tuan-tuan ya. Jadi begitu hebatnya Ka'ab bin Malik ini, taubatnya Allah sendiri yang bagi tahu melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ya, dalam peperangan jihad fisabilillah, dalam perang Tabuk ini, perjalanan yang jauh, bekalan tak cukup, kemudian kenderaan tak cukup. Pada masa inilah Allah SWT memerintahkan kepada para sahabat untuk infak fi sabilillah. Pada masa inilah cerita yang keluarnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan seluruh harta aku ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar bagi semua sekali, tuan-tuan ya. Bagi semua sekali, semua harta yang dia ada dia bagi ke fi sabilillah. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni bukan miskin, tuan-tuan ya. Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya. Jangan dalam fikiran kita, alah berapa ringgit sangat dia bagi. Seluruh harta ini diberikan kepada Nabi SAW. Diberikan fi sabilillah. Kemudian datang Sayyidina Umar, dia tanya, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bagi berapa? Dia kata Sayyidina Umar, dia bagi separuh daripada harta dia. Jadi separuh harta ni kira banyak lah. Kalau ada 1 juta, maknanya bagi 500,000. 500,000 bagi. Simpan lagi separuh tu dekat rumah. Kemudian bila dah bagi banyak macam tu, dia tanya, ya Rasulullah, saya bagi separuh daripada harta saya ya Rasulullah. Kemudian dia tanya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dia bagi berapa? Sayyidina Abu Bakar dia kata, sahabat kamu Sayyidina Abu Bakar bagi seluruh hartanya. Masya Allah, kalah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ni tadi. Diingatkan dia bagi separuh tadi tu dah banyak dah, rupa-rupanya kalah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perang Tabuk inilah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan bagi, Sayyidina Uthman bin Affan dia bagi 1,000 dinar fi sabilillah. Dan yang paling banyak bagi, nak tahu siapa tuan-tuan ya? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dia bagi 100 ekor unta. Dia bagi daripada 100 ekor unta itu, dibagikan 1,000 pakaian baju besi, dia bagikan pula daripada setiap 1,000 ekor unta tadi tu, dia bagi dengan kelengkapan dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan ya. Begitulah Abdul Rahman bin Auf, seorang jutawan yang begitu pemurah. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Dalam peperangan ni tadi, yang hebatnya ialah orang Islam balik tanpa menumpahkan darah. Persiapan begitu hebat, tapi akhirnya ingat-ingatkan nak pergi perang, rupa-rupanya bila pergi ke Tabuk, orang Rom tadi tu lari bila nampak orang Islam. Lari bila nampak orang Islam, Masya Allah. Kenapa lari tuan-tuan? Diriwayatkan dia kata, ketika umat Islam sampai ke Tabuk, ya, bangsa Rom yang begitu ramai ni tadi, dia rasa kagum, dia rasa kaget, dia rasa terkejut sebab melihat begitu ramai orang Islam yang memakai jubah warna putih, kemudian badan yang begitu tegap, kemudian sedang berada di perbarisan menanti serangan daripada bangsa Rom ni tadi. Rupa-rupanya bukan orang Islam tuan-tuan ya. Rupa-rupanya itu adalah merupakan malaikat yang menyerupai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berdiri lebih kurang 100,000 orang ramainya. Dia bukan pergi berperang, dia cuma duduk dekat situ, berdiri, tengok kepada bangsa Rom ni tadi. Jadi bangsa Rom ni tadi belum sempat apa-apa dah takut, kemudian cabut lari tuan-tuan ya. Akhirnya tak jadi perang. Bila tak jadi perang,
Jadi Nabi setelah sampai ke Tabuk tadi, kemudian setelah menyusun perbarisan, tak jadi berlakunya peperangan, lalu Nabi pun balik semula ke Madinah. 700 km balik semula balik ke Madinah. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, begitu hebatnya peperangan tersebut. Dan akhirnya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita. Menegur orang yang tak nak pergi perang tadi tu kerana sibuk dengan kebun. Tak nak pergi berjihad sebab sibuk dengan harta benda. Tak nak pergi berperang sebab sibuk dengan kesenangan dunia. Maka Allah pun kata, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat hanya sesuatu yang sedikit, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dia kata tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat, melainkan seperti kamu mencelupkan jari kamu ke air laut, maka hendaklah ia melihat air yang tersisa di hujung jari, mengisyaratkan daripada telunjuknya tu. Cuba tuan-tuan pergi ke pantai. Pergi ke pantai tuan-tuan, pergi ke pantai, celup jari dekat air laut, kemudian lepas celup tu angkat jari, apa yang tuan-tuan dapat saksikan. Jadi nak bagi tahu dekat sini bahawa tak ada apa-apa nilai langsung dunia berbanding akhirat. Tak ada nilai langsung dunia berbanding dengan akhirat. Wallahu alam. Jadi minggu depan kita akan sambung pada ayat yang ke-40, illa tansuruh faqad nasarahullah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.